وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan tuan-tuan jemaah yang dirahmati Allah, muslimin, ahli-ahli qaryah, ahli masjid Surau. Alhamdulillah, syukur kita dan Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan sekali pada malam ini, pada malam Khamis, malam Jumaat. Tuan-tuan rasa sekejap tu kan? Jumaat ke Jumaat macam sekejap je. Servis program kadang-kadang hari ni hari Khamis, besok Jumaat. Pakai baju batik lagi besok. Besok kena lagi balik. Itulah salah satu tanda kita hampir nak kiamat. Yang Nabi beritahu kepada kita, ibarat sebulan tu macam seminggu. Seminggu ibarat macam sehari. Begitu aja tu lah. Maksudnya semakin lama, semakin hari, semakin cepat panas. Cuma kita ni sama ada kita tergolong dalam golongan yang sedang ataupun tidak sedang. Kita kena munasabah balik. Bukan munasabah balik. Kita sama-sama lah ya. Baik. Dan alhamdulillah pada malam ini kita dah masuk berapa Rabiul Awal? 6 ya? 6 ke 5 kan? 5 Rabiul Awal. Bersamaan dengan 22 Oktober, maksudnya insyaAllah minggu depan tuan-tuan kita ada ceramah perdana berkaitan dengan Rasul Perhatian insyaAllah. Esok lah. Esok. Yang sambutan yang depannya ceramah esok. Maksudnya peka maksudnya peka. Kalau kita gantung bina kan, alhamdulillah maka tuan-tuan dapat sebarkan untuk esok insyaAllah. Dalam esok kita akan sama-sama kumpul di surau ni, sama-sama kita dengar tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa-peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita masuk ke TV ya. Mau kenal Perak. Seri Iskandar masuk ke TV 3 setengah petang tadi. Ucap Iskandar masuk ada. Di cerita pasal lintas dah tersambung ya. Cakap waternya okey baik. InsyaAllah pada malam ini tuan-tuan kita akan sambung pelajaran kita yang baru. Kita akan masuk pada malam ini tuan-tuan insyaAllah hukum min sukun ataupun hukum min sakinah. Sebelum kita mulakan, marilah bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan sama-sama mendengar. Kita sama-sama boleh rujuk ke surat 21. Kita dengar sedikit berkaitan dengan fadilah membaca Al-Quran. Kita dengar sikit dengan hadis. Al-Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 13. Hadis yang 13 ya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffathum al-malaikah wa zakarahumullahu fi man 'indah. Artinya tuan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak terdapat satu kelompok orang yang berkumpul di masjid untuk mempelajari Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat
dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Riwayat Muslim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dipertemukan pada malam ini, yang mana hadis ini Allah bagi tahu pada kita berkumpul di dalam masjid ataupun kita boleh dalam rumah Allah surah Minan, mempelajari Al-Quran, melainkan mereka akan meliputi ketenangan. Kita akan dapat rasa ketenangan, kemudian mendapat rahmat, kemudian kita ni dikelilingi oleh para malaikat, serta Allah menyebut-nyebut nama kita, tuan-tuan, kepada malaikat-malaikat yang berada di sisi. InsyaAllah. Dan kemudian hadis yang seterusnya, tuan-tuan, hadis yang ke-14. Al-Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir inna asy-syaitana yanfiru minal bait allazi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu jadikan rumah kamu seperti tanah perkuburan. Sesungguhnya syaitan itu akan lari daripada rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Riwayat Muslim. Ini kelebihan surah Al-Baqarah. Dia menghalau, sesungguhnya syaitan akan lari sekiranya rumah kita ni dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Utamanya dalam ni disebut dari Nabi surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah surah yang terpanjang di dalam Al-Quran. Baik, itu berkaitan dengan fadilat ataupun kelebihan ketika membaca ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat amal dan kita praktikkan di rumah ataupun di mana-mana sahaja, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, kita boleh pergi ke muka surat 55. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai berkaitan dengan tajuk besar kita, iaitu Nun Mati dan Tanwin. Yang mana Nun Mati dan Tanwin ini di bawahnya terdapat tajuk-tajuk kecil, iaitu izhar hakim, idgham terbahagi kepada dua, idgham ma'al gunnah dengan idgham bila gunnah. Kemudian kita dah sentuh izhar mutlak, kemudian ikhfa hakiki, sebelum ikhfa hakiki itu itlaq. Maka kita dah selesai berkaitan dengan tajuk-tajuk yang di bawah Nun Mati dan Tanwin. Baik, insya-Allah pada malam ini, tuan-tuan, kita akan masuk unit 6, iaitu mim sakinah. Mim sakinah ni maksudnya mim yang bertanda sukun. Mim yang bertanda sukun. Baik, kita cuba baca muka surat 56. Kita dengar sama-sama pengenalan. Mim sakinah ialah mim yang bertanda seperti lakum bahimah, atau mim yang bertanda mati seperti wa antum hurum, yang dibaca ketika wasal atau waqaf. Wasal ni maksudnya bersambung, waqaf maksudnya berhenti. Mim sakinah ini terletak di tengah atau di akhir perkataan. Selain itu, mim sakinah ini juga terdapat pada kata nama, kita sebut isim, kata kerja, kita sebut dalam bahasa Arab fi'il, dan huruf. Ini penerangan bagi huruf mim, mim sakinah. Baik, itu penerangan untuk penjelasan, tuan-tuan. Baik, kalau kita nak tahu hukum mim sakinah ini, kita masuk mim sakinah. Mim sakinah, mim sakinah, as-sakinah. Mim sakinah ataupun disebut mim sukun, ataupun disebut dalam bahasa Melayunya mim mati, tuan-tuan. Mim as-sakinah. Tidak dulu. Mim sakinah. Mim sakinah ni, tuan-tuan, dia macam ni. Mim, kemudiannya di atasnya dia bagi tahu pada kita sama ada mim itu di atasnya tidak ada sebarang tanda, ataupun satu lagi ada tanda sukun. Dua-dua ini merupakan mim sakinah. Sama ada tidak ada sebarang tanda ataupun ada tanda sukun, maka dua-dua ini dipanggil mim sakinah. Okey, kita kena faham dulu.
Baik, kita lihat contoh mim sakinah. Ini diterangkan di atas tadi ya. Okey, kita lihat contoh mim sakinah tengah perkataan. Okey, tuan-tuan kita sama-sama baca ya. Kalau tengah-tengah perkataan, apa potongan ayat di situ? Alhamdu. Mim itu berada di tengah perkataan. Kemudian kita pergi yang akhir perkataan. Tuan-tuan kita baca sama-sama ayat, potongan ayatnya. Wujuhakum. Yang mana mim itu terletak di akhir perkataan. Kemudian kita pergi kepada kata nama arjulikum, terletak di akhir tapi dia merupakan kata nama. Kemudian kata kerja kuntum, kata kerja mana dia terletak di tengah-tengah kuntum. Kemudian pada huruf kita sebut apa potongan ayat dia? Falam. Maksudnya di situ ada mim yang terletak di akhir. Baik. Di bawah mim sakinah ni tuan-tuan terbahagi kepada 3 hukum. Ni kita nak di bawah ni. Pembahagian mim sakinah. Apabila mim sakinah bertemu dengan salah satu daripada 28 huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ni daripada huruf alif sampai huruf ya. Keseluruhannya ada tuan-tuan ada 28. Dia kata apa? Apabila mim sakinah ini bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, maka ia boleh dibahagikan kepada 3 bahagian ataupun 3 topik, iaitu ikhfa syafawi, yang keduanya idgham syafawi, dan yang ketiganya izhar syafawi. Okay, jelas tuan-tuan? Mim sakinah ini apabila bertemu dengan 28 huruf, maka dia ada 3 pembahagian. Mim sakinah sama ada mim yang ada tanda sukun ataupun tidak, bertemu dengan 28 huruf huruf hijaiyah, daripada huruf alif sampai dah huruf ya, hijaiyah. Maka di bawah ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, kemudiannya idgham syafawi, dan yang ketiganya izhar syafawi. Sebelum ni kita dah belajar ikhfa kan? Ikhfa apa tuan-tuan? Ikhfa hakiki. Idgham, sebelum ni kita dah belajar idgham ada 2, idgham ma'al-ghunna, idgham bila-ghunna. Izhar pun kita dah belajar izhar harfi. Tapi yang ni tuan-tuan jangan keliru, ini ikhfa syafawi, idgham syafawi, izhar syafawi. Beza dia tuan-tuan, yang ini melibatkan huruf mim. Mim mati. Kalau ikhfa syafawi, idgham bila-ghunna, idgham bila-ghunna, izhar harfi melibatkan nun mati ataupun tanwin. Maka ini masuk tadi izhar harfi, ikhfa hakiki, idgham bila-ghunna, idgham ma'al-ghunna. Kalau ikhfa syafawi, idgham syafawi, izhar syafawi melibatkan yang ini tuan-tuan, mim sukun. Baik. Hari ini tuan-tuan kita akan sentuh satu sahaja, kita tak nak banyak. Kita sentuh ini ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Baik. Saya faham. Baik. Kita pergi satu persatu tuan-tuan. Kita pergi apa maksud ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Saya pecahkan lagi. Kita pergi kepada maksud dia. Apa maksud ikhfa syafawi? Baik, kita pergi yang pertama. Ikhfa dari sudut bahasa ialah
tersembunyi. Kita dah belajar saya boleh campur bahasa Melayu dengan Rumi dengan Jawi. Tersembunyi. Manakala Syafawi bermaksud dua bibir. Dua bibir bersama dengan talaqi musyafahah. Maksudnya talaqi ni kita duduk depan-depan dengan orang yang nak semak bacaan kita. Kita tengok mulut dia, kita tak boleh dengar. Kita dengar sambil kita tengok mulut dia, sebutan dia. Okay, baik. Itu maksud ikhfa syafawi. Sebenarnya ikhfa bermaksud tersembunyi. Kemudian syafawi ni dua bibir. Sebab apa kena dua bibir? Sebab apa dia panggil syafawi? Sebab dia melibatkan pergerakan dua bibir kita. Baik, kita pergi kepada bagaimana cara berlakunya. Macam mana berlakunya ikhfa syafawi ini? Ialah apabila mim mati bertemu dengan huruf satu saja tuan-tuan, iaitu ba, yang berbaris, sama ada baris atas, baris bawah ataupun baris depan. Tak kira sebarang apa pun baris, yang penting ba ni mesti berbaris. Dia tak boleh sukun, tak boleh tanda mati, mesti ba ini berbaris. Itu cara berlaku ikhfa syafawi. Apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Ba yang apa? Yang berbaris. Okey, saya buat macam ni. Saya buat bagi tuan-tuan nampak cara berlaku. Cara berlaku. Okey, saya buat macam ni. Berlaku apabila mim mati bertemu dengan ba yang berbaris. Ba yang berbaris. Tak kira lah tuan-tuan baris bawah ke baris atas ke, yang penting ba itu berbaris. Baik, kita pergi kepada cara bacaan. Cara bacaan tuan-tuan, kita kena yang pertama kena dengung. Kena dengung. Kemudian yang kedua, kadar panjangnya 2 harakat. Okey. 3 ni saja tuan-tuan kena ingat untuk ikhfa syafawi. Baik, sebelum kita tengok contoh. Baik, saya ulang balik. Ikhfa bermaksud tersembunyi. Kemudian syafawi bermaksud dua bibir. Sebab apa kita sebut dua bibir? Sebab dia melibatkan bibir kita, pergerakan bibir kita. Baik, bagaimana berlakunya ikhfa syafawi tuan-tuan? Apabila mim mati, mim sukun bertemu dengan hanya satu huruf saja tuan-tuan, ba. Dia tak banyak huruf, satu saja. Tuan-tuan boleh ingat? Ini satu senang. Kalau huruf ikhfa tu, ikhfa yang hakiki tu, dia ada berapa tuan-tuan? Yang ni ada 15, ada 15 kan? Okey, ini satu saja. Kemudian ba itu mesti berbaris. Okey, kemudian cara bacaan dia, yang pertama tuan-tuan, kita kena baca secara dengung. Kemudian panjang, kadar panjang dia ialah 2 harakat. Okey, baik. Okey, kita lihat contoh di dalam buku yang ada dalam buku surat 57 Wa may ya'tasim billah. Okey, baik tuan-tuan, kita cuba baca sama-sama potongan ayat itu sampai habis mustaqim. A'udzu billahi sama-sama depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Jadi tuan-tuan mesti ada tanya soalan pada saya. Kenapa ikhfa hakiki, ikhfa syafawi ni macam ikram? Kita tengok sama-sama. Kita tengok contoh dulu kan. Okay. Saya keluarkan contoh yang terdapat dalam buku ni. Dalam contoh kita satu je kan tuan-tuan, dalam buku. Baik, saya contoh
alaikum biwakil. Alaikum biwakilin. Alaikum biwakilin. Baik tuan-tuan, sekiranya kita lihat potongan ayat ni tuan-tuan, kita nak kenal irfa' syafawi. Yang pertama tadi macam mana berlakunya tuan-tuan? Apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Okey, kita lihat contoh. Di sini tuan-tuan ada tak di sini tuan-tuan? Ada. Mim mati bertemu selepasnya huruf ba. Okey, mim mati bertemu selepasnya huruf ba yang berbaris, baris bawah. Maka di sini tuan-tuan bacaan dia ialah kita kena dengung dan kita kena panjang dua harakat. Baik. Saya cuba bagi contoh bacaan. Alaikum biwakil. Sekali lagi. Alaikum biwakil. Tuan-tuan, kalau kita baca cara baca macam tu, tuan-tuan perasan tak macam sebiji macam iqra'. Kalau iqra' tuan-tuan, dia contohnya ini irfa' syafawi. Kalau iqra', ini kita nak bezakan ada tuan-tuan keliruan. Kalau iqra', saya keluarkan potong ayat mim ba'di. Mim ba'di. Okey. Mim ba'di. Baik. Kalau iqra' tuan-tuan nak tahu beza dengan irfa' syafawi. Irfa' syafawi kita tahu mesti mim sukun, mim mati. Tapi iqra' nun mati. Itu beza yang pertama. Itu beza yang pertama. Yang keduanya, kalau kita lihat memang bertemu dengan ba, tapi ini nun mati, yang ini mim. Ini kita iqra'. Kemudian yang keduanya tuan-tuan, dia ada mim kecil. Bila ada mim kecil, tuan-tuan, ini adalah hukum iqra'. Cara bacaannya sama. Cara bacaannya sama. Okey. Contoh dia, kalau saya baca bawah ni pun sama. Min ba'di. Baik, di sini ada penghujahan ulama. Ada dua pendapat, sama ada kita nak tutup mulut ataupun kita buka sedikit mulut kita, bibir kita. Dua-dua boleh guna. Yang penting jangan tuan-tuan tutup betul-betul. Mim. Macam nak mim. Dia jangan. Sekadar kita touch, kita sentuh kita punya bibir atas dengan di bawah. Mim ba'di. Boleh. Kalau tuan-tuan nak buat tutup mulut, sentuh sikit, dia tak tutup rapat, boleh. Ataupun nak renggangkan sedikit seumpama sehelai kertas. Tuan-tuan boleh seorang macam ni. Mim ba'di. Kalau tuan-tuan takut susah benar ustaz, saya dah ketat, tutup sikit ustaz, boleh, tak ada masalah. Jangan bergaduh. Salah tu. Yang penting jangan bunyi dia lain. Itu tuan-tuan jangan lari dah, sesat dah. Mim ba'di. Boleh tutup, sentuh sikit ataupun nak renggangkan sedikit, boleh. Sama je cara bacaan dia. Okey, baik, kita cuba baca yang ni dulu tuan-tuan. Ikhlas dulu sebelum kita pergi atas. 1, 2, 3. Mim ba'di. 1, kita buat tutup sedikit, sentuh mulut, bibir kata. Bukan sentuh mulut ke mulut, bibir ke bibir. Kita dah 1, 2, 3. Mim ba'di. Baik, sekarang kita buat cara yang kedua. Kita renggangkan sedikit bibir tu. 1, 2, 3. Mim ba'di. Ulama kata boleh guna dua-dua. Sebab bunyinya keluar sama. Kalau bunyinya keluar lain, kalau tutupnya mim, itu keluar lain, tak boleh. Ulama je tak kata bunyi yang sama, boleh kita guna dua-dua. Sama ada kita nak tutup, kita sentuh sedikit ataupun kita nak renggang sedikit. Baik, itu contoh yang berkaitan dengan iqra'. Boleh tuan-tuan bezakan Alhamdulillah. Baik, kita terus kepada contoh yang pertama tadi. Kita cara bacaan dia.
alaikum biwakil. Okey, kita sama-sama 1, 2, 3. Alaikum biwakil. Okey, baik, itu contoh yang pertama. Okey, tuan-tuan saya pun nak beritahu tadi, apabila ifak syafawi dia mesti berlaku mim mati bertemu dengan ba dalam 2 kalimah. Dalam 2 kalimah. Yang ni 1 kalimah, yang ni 1 kalimah. Ya, dia tak boleh jadi dalam 1 kalimah. Okey, itu contoh bagi yang pertama. Baik, kita ambil contoh yang kedua dalam surah Quraisy. Tarmihim bihijab. Tarmihim bihijab. Kita ambil mim mati bertemu dengan ba. Tarmihim bihijab. Baik tuan-tuan, kalau kita nak tahu ifak syafawi, tuan-tuan saya ulang balik, mim mati bertemu dengan 1 huruf sahaja iaitu ba. Baik, di sini kita lihat di sini kita lihat ada 2 kalimah, tarmihim 1 kalimah, bihijaratin 1 kalimah. Baik, di sini kita perhatikan tuan-tuan, di sini terdapat mim mati bertemu selepasnya huruf ba. Maka kita kena baca secara demu dengan kadar panjang 2 harakat. Baik, saya bunyikan cara bacaan. Tarmihim bihijaratin. Tadi ya. Tarmihim bihijaratin. Kita sama-sama 1, 2, 3. Tarmihim bihijaratin. Sekali lagi tuan-tuan, 1, 2, 3. Tarmihim bihijaratin. Itu sahaja berkenaan dengan ifak syafawi. Senang dengan tuan-tuan. Maksudnya mim mati bertemu dengan ba. Itu sahaja. Maka bacaan kena tuan-tuan kena demo dan kena panjang dan 2 harakat. Ya tuan-tuan, ada soalan? Lepas kita habis alhamdulillah. Kalau tak ada apa-apa tuan-tuan, jangan keliru dengan ikhlas tadi. Ikhlas tadi kita dah terangkan bagaimana pertemuan kan mesti melibatkan mim mati ataupun tanwin, tetapi ifak syafawi melibatkan mim mati bertemu hanya dengan huruf ba yang berbaris. Jadi, kalau tak ada apa-apa tuan-tuan, sekadar itu sahaja. Tak ada tuan. Betul. Wali jadi tidur. Jika demi regular. Betul. Okey, tuan-tuan, insya-Allah selepas isyak nanti kita ada solat hajat. Sebenarnya Covid ini dah kerajaan Malaysia. Dan insya-Allah selepas itu kita buat tanda ringkas Allah Rizal, insya-Allah. Yang mudah kita application tu. Kita sama-sama kita buat, insya-Allah. Baik, saya mohon maaf yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu daripada kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari tuan-tuan dapat kita praktik dan kita amalkan dalam bacaan kita dalam apa, insya-Allah. Dan kita sulami dengan bacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma wa rizqan wasi'an. Allahumma ij'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك